قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita memulakan kuliah, marilah sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada mereka-mereka yang telah pergi mendahului kita. Moga-moga roh mereka dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين يا رب العالمين. Sambungan kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, dan kita menyambung dalam bab ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ada pada tuan-tuan, kita sampai kepada halaman muka surat yang ke-14. Hadis di bahagian atas itu, iaitu hadis yang bernombor 8. Hadis yang bernombor 8. Hadis yang berbunyi wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam kitab tuan-tuan itu dia tidak ada catatan wa a'malikum. Minta tuan-tuan catatkan di situ wa a'malikum selepas qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim, yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada tubuh badan kamu. Nabi sebut ini penilaian Allah Ta'ala kepada semua orang, semua hamba-Nya, semua manusia. Allah Ta'ala tidak tengok kepada tubuh badan, sama ada badan dia besar, badan dia kecil, badan dia sedang, kuat, gagah. Itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga tidak menilai, tidak memandang kepada rupa paras kamu semua. Sama ada rupa dia cantik, rupa dia hodoh, rupa dia buruk, rupa dia disukai ataupun tidak disukai. Itu juga tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada Allah Ta'ala memandang kepada gedung hati. Hati setiap orang itu adalah menjadi amalan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan amalan kamu semua. Selepas Allah Ta'ala memandang hati seseorang, maka selepas itu barulah Allah Ta'ala melihat, menilai dan memandang kepada amalan akan hamba-hambanya. Ini adalah suatu hadis yang penting untuk kita hayati di dalam kehidupan kita, tuan-tuan, sebelum kita menemui akan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, Allah Ta'ala senantiasa menilai kita, melihat kita dan memandang kepada hati kita,
Dan selepas menilai kepada hati kita, iaitu apa yang kita niatkan, maka selepas itu barulah Allah Ta'ala menilai akan amalan kita yang selari dan selaras dengan hati yang kita telah niatkan. Bukanlah Islam meminggirkan dan meninggalkan daripada rupa tubuh badan, rupa paras, harta dan segala-galanya. Tetapi yang lain-lain itu adalah dikemudiankan. Di sisi Allah Ta'ala, apa yang paling utama dan penting adalah gedung hati. Pintu hati manusia itu adalah yang paling pertama sekali dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan selepas hati mereka ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala menilai dan memandang kepada amalan yang selari dan selaras dengan niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Huraian hadis. Di dalam hadis Nabi ada menyebutkan la yanzuru ila ajsamikum, yang bermaksud Allah Ta'ala tidak memandang kepada tubuh badan kamu semua, wahai manusia. Sikit pun Allah Ta'ala tak tengok. Memang ada tubuh badan kita macam mana cantik, sihat, kacak, tampan, menawan sekalipun, itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala tidak memberi pahala kepada kamu berdasarkan tubuh badan kamu. Pahala yang Allah Ta'ala beri pada hamba dia, pada manusia, pada seseorang, bukannya dengan eloknya tubuh badan, dengan cantiknya rupa paras, lagi tubuh badan dia kacak, tampan, pahala dia banyak. Itu tidak betul. Rupa paras dia cantik, menawan, maka pahala dia lebih. Itu salah. Harta dia lagi banyak, dia ni adalah orang yang paling kaya, maka pahala dia paling banyak. Itu pun salah. Apa yang paling dinilai oleh Allah Ta'ala adalah niat yang ikhlas di dalam hati. Lagi mendalam, lagi banyak keikhlasan seseorang manusia, hamba Allah Ta'ala itu ikhlas semata-mata, bulat hatinya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, maka itulah balasan pahala yang paling besar dan paling banyak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan dengan amalan dia yang selari dengan keikhlasan niat hatinya, yang benar-benar mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-37 yang bermaksud harta benda dan anak pinak kamu. Ini ayat Quran. Ayat Quran yang membenarkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta benda kamu, wahai manusia. Semua orang bangga dengan harta benda, tuan-tuan. Dia ada tanah, dia ada kereta, dia ada rumah. Lagi banyak harta, manusia biasanya berbangga dengan harta benda dia. Tetapi ini tidak dipandang, tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan tak boleh harta, boleh. Tapi gunalah, ambillah, carilah yang secukupnya untuk keperluan kita. Masalahnya tuan-tuan, kita mencari harta, mencari keduniaan lebih daripada apa yang kita perlukan. Sehingga kan harta yang kita miliki dan kita usahakan itu menjadi suatu pembaziran, dan dia tidak menguntungkan kita untuk kita bawa sebagai bekalan selepas kita mati, apatah lagi kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Tak ada masalah kita nak cari harta yang banyak, kita nak kumpul harta dengan sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya, tetapi cepatlah, segeralah kita dermakan untuk agama Allah Ta'ala.
korbankan harta benda kita, kekayaan kita yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala, yang kita miliki sementara kita hidup itu, untuk mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Kerana bila kita mati, tuan-tuan, harta yang kita miliki itu akan ditinggalkan kepada waris yang hidup, bukan milik kita lagi. Harta benda, pangkat darjat, keduniaan yang ada masa kita hidup itu, kita tidak akan bawa selepas pada kita mati. Maka pastikanlah harta yang kita tinggalkan itu adalah menjadi bekalan, menjadi pahala, menjadi sesuatu yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, harta benda dan anak pinak kamu, wahai manusia, bukanlah perkara yang mendekatkan kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak pandang harta benda, Allah Ta'ala tak pandang pangkat darjat, tubuh badan, rupa paras. Bukan itu yang mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala. Bukannya lagi tubuh badan dia kuat, tubuh badan dia segak, cantik, menawan, rupa paras dia cantik, harta benda dia banyak, maka dia paling hampir, paling dekat dengan Allah Ta'ala. Itu salah. Itu tak betul. Itu bukan yang dinilai, yang dikehendaki, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, apa yang Allah Ta'ala pandang, apa yang Allah Ta'ala nilai pada diri seorang manusia, hamba dia itu, Allah Ta'ala nilai adalah iman yang ada di dalam hati seorang manusia. Iman ini yang paling penting di sisi Allah Ta'ala. Iman yang bertambah, iman yang setinggi-tingginya, sepuncak-puncaknya kepada Allah Ta'ala, inilah yang mendekatkan seorang manusia, hamba kepada Allah Ta'ala. Dan tidak cukup dengan iman sahaja, maka hendaklah ditambah dengan amal-amal soleh. Sebab itu pentingnya hidup ini, tuan-tuan. Ingat, kita belajar pada malam ini, dalam kehidupan kita yang tak berapa tahulah, kita pun tak tahu berapa lama lagi Tuhan nak pinjam dalam dunia ini, tuan-tuan. Maka banyakkanlah kita tambahkan iman kita, tuan-tuan. Tambahkan iman, tambahkan amal soleh, amal ibadah. Inilah yang dipandang oleh Allah Ta'ala, inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala, inilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang lain tu sikit pun Allah Ta'ala tak nilai, Allah Ta'ala tak pandang, Allah Ta'ala tak tengok, tuan-tuan. Jangan nanti kita menyesal. Yalah, tuan-tuan, kita dah mati, kita tinggalkan harta. Harta tu ada yang anak kita punya, ada yang saudara, isteri kita punya. Dan mereka tu pun bukan ingat pun yang itu adalah jasa-jasa kita, yang itu adalah peninggalan kita. Mereka tak sebut pun kadang-kadang, dan mereka tak ingat pun. Sebab itu apa yang paling penting yang Allah Ta'ala perintah kepada kita adalah jangan kita melebihkan, jangan kita membesar-besarkan, jangan kita sibuk sangat dengan penilaian manusia, dengan pandangan manusia, dengan kesukaan manusia, berbanding dengan apa yang dinilai, dipandang dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana yang Allah Ta'ala pandang, nilai dan Allah Ta'ala lihat itu adalah yang kekal, tuan-tuan. Kerana kita akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, bila kita akan balik kepada Allah, bila kita mati menghadap Allah Ta'ala, maka tidak adalah yang lain yang kita kena bawa, melainkan apa yang disukai, apa yang diperintahkan, dan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita tahu dah jawapannya. Rahsianya adalah yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala perintah adalah iman dan amal soleh. Lagi kita, tuan-tuan, alhamdulillah, malam ni kita bertemu di tahun baru. Maka tahun baru ini tambahkanlah iman, tambahkanlah amal soleh. Kalau sembahyang kita dah banyak, tambah lagi banyak sembahyang. Kalau puasa kita dah banyak, tambah lagi dengan puasa sunat yang sebanyak-banyaknya. Kalau sedekah kita dah banyak, tambah lagi sedekah harta benda kita.
Kalau apa lagi, mengaji Quran kita dah banyak, jangan berhenti, jangan tinggal, tambahkan lagi mengaji Quran, kerana ini akan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang disukai, diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga tuan-tuan, mereka-mereka yang telah pergi itu akan membawa amalan-amalan mereka. Kita yang Allah Ta'ala beri kesempatan hidup ini. Pentingnya hidup ini kenapa tuan-tuan? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, penting sangat hidup ini adalah bila kita hidup, orang-orang yang baik boleh menambah amal kebaikan, amal soleh dia. Hari ini kita hidup, kita sembahyang tuan-tuan. Besok kita hidup, kita sembahyang lagi, kita tambah kebaikan, tambah amal soleh lagi. Ini tujuan hidup. Bukannya bila kita hidup, hari ini kita sembahyang, besok kita dah berhenti, tak nak sembahyang. Itu tak betul kehidupan sebegitu. Hari ini kita hidup, kita mengaji Quran, kita sedekah, kita berpuasa. Esok lagi Allah Ta'ala bagi hidup, kita tambah lagi mengaji Quran, tambah sedekah, tambah amal ibadah, supaya kita bertambah bekalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sangat hidup untuk orang-orang yang baik. Begitulah tuan-tuan. Apatah lagi penting lagi hidup untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang belum lagi melakukan amal ibadat. Kerana dengan peluang kehidupan itulah moga-moga Allah Ta'ala akan membuka pintu hidayah. Orang yang buat jahat ini, dia akan meninggalkan kejahatan dia dan dia gantikan dengan kebaikan. Dia memohon ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka inilah tujuan daripada kehidupan. Kehidupan ni terlalu besar tuan-tuan, terlalu penting. Kerana bila seseorang tu dah mati, baik pun dia tak boleh buat, jahat pun tak boleh buat apa dah. Mati itu menyekat segala-galanya. Mati itu menamatkan segala-galanya. Maka sebelum daripada kita mati tuan-tuan, marilah sama-sama, tak kira siapa pun, imam ke, makmum ke, ketua ke, rakyat ke, pemimpin ke, siapa ke, Allah Ta'ala perintah, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, kita kena tambah iman dan amal soleh. Iman saja tak boleh tuan-tuan. Iman sahaja tidak mencukupi tanpa ditambah dengan amal ibadah, amal soleh. Amal soleh tanpa iman itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab itu iman dan amal soleh ini mesti bersekali, mesti bergandingan, mesti seiring dan sejalan. Kalau iman tanpa amal itu tidak diredai, itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan soleh saja, amal ibadah tanpa iman pun akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka bermula dengan iman kepada Allah Ta'ala, takwa kepada Allah Ta'ala, maka kita sertakan dengan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Pengajaran hadis tuan-tuan, yang pertama, pemberian pahala atas sesuatu amalan adalah berdasarkan kepada keikhlasan dan kesucian niat yang tersemat di dalam hati. Macam mana Allah Ta'ala bagi pahala tuan-tuan? Malam ni senang kita belajar. Sebab tu kita kena datang masjid, kena datang kuliah, kena datang majlis ilmu tuan-tuan. Ini pun adalah termasuk untuk kita menambahkan iman dan amal ibadah kita kepada Allah. Percaya tuan-tuan, yang kita datang kuliah ni, bila kita mati masuk kubur, ini juga akan dinilai, dihitung, dikira di sisi Allah Ta'ala. Berbanding dengan orang yang tak datang tuan-tuan, berbanding dengan orang yang tak hadir di dalam masjid. Masjid ni bukan tempat untuk sembahyang sahaja, bukan untuk kita hanya berzikir, mengaji Quran sahaja. Paling penting masjid ini adalah menjadi majlis-majlis ilmu yang disebut sebagai Raudatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Ni yang kita hadir ni tuan-tuan adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Tak nampak pun syurga, tak rasa. Dia tak kenal syurga, dia tak rasa, susah.
tak kenal maka tak cinta. Kalau Allah Ta'ala sebut, kalau Nabi beritahu majlis ilmu ni adalah taman-taman syurga, maka yakinlah kita dalam hati ini adalah ciri-ciri daripada taman-taman syurga. Dalam majlis kita ni tak ada yang berdosa, tak ada yang lalai, tak ada yang buat maksiat, tak ada yang buat kemungkaran, tak ada yang buat kejahatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri taman daripada taman-taman syurga. Bersyukur kita Allah Ta'ala pilih tuan-tuan, dan kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik lebih ramai lagi hadir dalam majlis taman-taman syurga kita ini. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan ila talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, terutamanya dia datang belajar tu dekat masjid, kat rumah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala permudahkan dia jalan untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, daripada rumah ke, daripada mana ke kita datang masjid, kita datang majlis ilmu, itu adalah jalan-jalan kita untuk pergi menuju syurga Allah Ta'ala selepas kita mati nanti tuan-tuan. Saya pun dah lama tak pergi kubur. Datang Batam Melaka hari ni baru pergi ziarah kubur tuan-tuan. Jadi ini nikmat hidup tuan-tuan. Mari sama-sama kita menambahkan iman, menambahkan amal soleh. Jangan kita tinggalkan majlis ilmu ini. Jangan kita tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, kita datang rumah Allah Ta'ala, kita mati pun nanti rumah kita pun sebelah dengan rumah Allah Ta'ala. Macam mana kalau kita hidup susah sangat nak datang rumah Allah Ta'ala, susah sangat nak jejak dekat masjid. Tiba-tiba bila kita mati, bila Allah Ta'ala cabut nyawa, kita ditempatkan, dikuburkan sebelah dengan masjid. Malu tak kita dengan Allah Ta'ala tuan-tuan? Apa rasa kita dengan masjid? Cukuplah tuan-tuan. Tuan-tuan sebutlah Allah Ta'ala. Hidup ni susah sangat nak masuk dalam masjid, nak langkah masjid tu memang lalu berum-berum luar masjid, masuk tak pernah pun. Tiba-tiba bila kita mati, bila kita dikuburkan, dimasuk dalam yang lahat, kubur kita betul-betul sebelah masjid. Malu tak kita dengan masjid, rumah Allah Ta'ala? Macam kita lah dengan jiran kita, tak pernah bertegur, tak pernah bercakap, tak pernah pergi pun rumah dia. Dia mati baru kita pergi, raya baru nak pergi. Tak patutlah macam tu tuan-tuan. Hidup ni tuan-tuan, nikmat. Hidup ini Allah Ta'ala beri untuk kita buat kebaikan. Buatlah mana yang kita boleh buat. Jadi tuan-tuan ingat, pahala Allah Ta'ala bagi macam mana? Allah Ta'ala tengok hati kita. Bila hati kita betul-betul kerana Allah Ta'ala, maka banyaklah pahala kita akan dapat. Saya ke tuan-tuan ke siapa-siapa pun, Allah Ta'ala bagi pahala tengok pada hati seorang. Hati dia betul kerana Allah, hati dia jujur, ikhlas, penuh kepada Allah, dan amalan dia sama dengan seperti mana yang ada dalam hati dia, itulah banyaknya pahala yang Allah Ta'ala akan bagi. Berapa jumlah, itu terserah kepada Allah. Jumlahnya tanya pada dalam hati kita, banyak mana hati kita bagi pada Allah. Kalau separuh hati je kita bagi pada Allah, takkan pahala dapat banyak. Hati kan hati kita, bukan hati orang. Kalau suku je hati kita bagi pada Allah, dalam sembahyang pun sikit je kita ingat kepada Allah, takkan dapat pahala banyak tuan-tuan. Hati kita, bukan hati orang. Jadi kita tanya hati kita, banyak mana hati kita tumpahkan pada Allah, kita serahkan kepada Allah. Kalau betul dah sepenuh hati kita ini kita serah kepada Allah, maka itu susah takutlah betapa mudahnya Allah Ta'ala bagi balasan pahalanya kepada kita. Dengan sepenuh-penuhnya keikhlasan kita serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu. Bila kita sembahyang, kita ingat
ingat kepada Allah. Bila kita puasa semata-mata kerana Allah. Bila kita sedekah, tujuan kita, matlamat kita itu adalah Allah. Maka tahulah Allah Ta'ala membalasnya. Usah kita gusar, usah kita takut dengan apa yang Allah Ta'ala akan balas. Tetapi masalahnya hati kita ni macam mana dengan Allah? Masalahnya kita ni bermain-main dengan Allah. Hati kita berpura-pura dengan Allah. Hati kita sedikit sangat kepada Allah Ta'ala. Hati kita ni bagaimana dengan Allah Ta'ala? Begitulah balasan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Amalan kita tuan-tuan adalah berdasarkan yang di dalam hati. Amalan seseorang, Allah Ta'ala memang kita kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, tapi mula dibalas pahala itu dengan yang ada di dalam hati. Jadi dengan yang kita niatkan, dengan kita tumpah serahkan kepada Allah di dalam hati, disertakan dengan amalan yang sebaik-baiknya, itulah ganjaran sebanyak-banyaknya dan sepenuh-penuhnya yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu. Jadi carilah pahala sebanyak-banyaknya tuan-tuan. Sementara hidup, harta boleh cari tuan-tuan. Kalau kita cari harta, memang kita dapat harta. Ada orang cari harta pun tak dapat-dapat tuan-tuan, lagi kesian. Tapi pahala kalau kita cari, memang mesti dapat punya. Tak ada orang dia cari pahala, Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala bagi. Jadi kita jangan takut dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap orang Islam perlulah mengambil berat tentang keadaan hatinya. Ni Nabi ingatkan kita. Jangan sibuk kita. Ialah tuan-tuan, harta kan, hari-hari kira harta, hari-hari kira duit. Dah tulis pun kira lagi. Dah nampak jumlah pun. Itu manusia lah. Jangan kita sibuk sangat dengan harta benda, rupa badan, keduniaan kita, rupa paras. Itu penting. Tetapi yang paling penting adalah yang kita kena jaga, yang kita kena cek, yang kita kena periksa adalah hati kita dengan Allah Subhanahu. Membetulkan segala tujuan hatinya. Macam mana kita jaga hati kita? Betulkan apa tujuan hati kita ni. Ni yang kita buat ni untuk siapa? Kerana apa? Kenapa kita buat ni? Biarlah semata-mata kerana Allah Subhanahu, dan menyucikan hati daripada segala sifat yang dicela, lagi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita nak jaga hati kita, bila kita nak serahkan hati kita kepada Allah Ta'ala, maka hati ni kenalah bersih, hati ni kenalah suci. Hati ni macam kain juga tuan-tuan, macam pakaian. Pakaian mula-mula dia bersih, lama-lama dia akan kotor. Begitulah hati kalau kita tak jaga. Kalau kita tak perhatikan betul-betul, kita tak cermat dengan sebaik-baiknya, maka hati ini akan dikotori oleh sifat-sifat keji, sifat-sifat jahat lagi mazmumah. Oleh sebab itu kena bersihkan hati, sucikan hati, kena tambahkan dalam hati itu dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, yang akan mendapat keridaan, keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatilah yang paling utama tuan-tuan. Hati kita adalah raja bagi diri kita sendiri. Sayang tuan-tuan, ada orang dia kata, aku dah tak ada hati dah nak hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tak ada hati dengan isteri dia pun, kesian dia ni. Tak ada hati dah dengan awak ni, tak guna punya orang. La ilaha illallah pun kesian tuan-tuan. Tetapi bagaimana kalau seseorang itu tidak ada hati langsung kepada Allah Ta'ala? Sebab itu marilah sama-sama hati kita ini malam ni kita betulkan, kita niatkan, kita serahkan untuk Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa-apa pun, mudah-mudahan ni lepas ni kerang balik kita pejam mata, Allah Ta'ala bagi bangun balik, celik mata semula. Apa-apa pun, daripada yang paling kecil sampailah paling besar,
kita serahkan semuanya adalah segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tuan-tuan, mengambil berat tentang pembaikan hati adalah didahulukan dan lebih diutamakan berbanding dengan amalan-amalan anggota badan yang zahir. Memang kita kena jaga kesihatan tubuh badan. Pastikan tubuh badan kita sihat, kita tak ada penyakit, kita tak ada bengkak-bengkak, tak adalah simptom-simptom, tidak ada kuman-kuman, tidak ada berbagai-bagai lah bakteria, penyakit-penyakit yang hinggap di atas tubuh badan kita. Itu betul. Tetapi yang lebih penting adalah kita kena jaga kesihatan hati kita. Hati itu lebih utama kena sihat. Kerana hati yang bersih, hati yang sihat, hati yang kuat ini, dia akan hidup, tuan-tuan, selama-lamanya hingga akhirat nanti. Walaupun jasad dia hancur, walaupun umur dia telah dimakan, walaupun segala-galanya tak ada lagi dah, tetapi hati yang beriman kepada Allah, hati yang berpegang teguh, yang diserahkan bulat-bulat sepenuh ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia akan tetap hidup, dia akan kekal sentiasa, dia akan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan hati, ini penting dan besarnya hati yang akan dinilai, yang akan dihitung dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu. Jangan kita matikan hati kita sebelum kita dimatikan jasad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan hati kita, bersihkan hati kita, kuatkan hati kita, muliakan, jaga hati kita dengan Allah Ta'ala. Ada orang dia sibuk jaga hati orang, hati dia tak jaga. Memang penting jaga hati orang, tapi utamakan dulu hati kita. Utamakan dulu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu adalah yang paling penting. Hati kita ini berbanding dengan jasad, berbanding dengan tubuh badan, harta benda, hati adalah yang paling utama. Berbanding dengan amalan anggota badan yang zahir, kerana amalan hati itulah yang membetulkan dan mengesahkan amalan-amalan syariat yang dilakukan dengan anggota badan yang zahir. Kenapa seorang itu buat kebaikan? Kerana dia bermula daripada hati. Walaupun ada orang yang dia buat baik, tapi hati dia lain daripada yang dia buat. Ada yang dinamakan orang-orang berpura-pura, ada orang yang dinamakan orang munafik. Zaman Nabi pun ada orang munafik, zahir dia Islam tapi dalam hati dia kafir kepada Allah Ta'ala. Tetapi manusia itu dinilai, dihukum dengan zahir dia. Allah Ta'ala menilai dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Sebab itu, untuk kita betulkan penilaian Allah Ta'ala dan penilaian manusia, maka kita betulkan, bersihkan hati, dan kita betul bersihkan amalan zahir kita. Selesai. Dengan Allah Ta'ala pun kita selesai, dengan manusia pun kita selesai. Dengan Allah Ta'ala pun kita ikhlas, hati kita bersih, hati kita betul. Dengan manusia pun kita dinilai sebagai orang Islam, orang baik, kerana kita menjaga amalan kita yang asal amalan kita itu adalah daripada iman dan takwa yang sepenuh-penuhnya di dalam hati kita. Mudah-mudahan amalan kita itu akan dinilai dan dihitung di sisi Allah Ta'ala. Yang keempat, tuan-tuan, ada kalanya amalan seorang itu baik tetapi niatnya rosak. Dia sedekah tetapi niat dia rupanya nak menunjuk-nunjuk dengan orang. Itu contoh. Ada orang dia semayang tetapi di depan manusia. Tak ada orang, memang tak semayang. Itu ada sebahagian manusia. Amalan dia baik tetapi niat dia rosak, hati dia tak betul. Namun begitu dia hendaklah diperlakukan mengikut amalan zahirnya, manakala isi hatinya pula terserah kepada Allah. Macam mana kita nak hukumkan dia ni? Kita nak nilai dia macam mana? Maka ulama menyatakan, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin kita ini ialah kita nilai seseorang adalah berdasarkan amalan dia. Kalau dia semayang, kita nilai dia semayang lah.
Kalau dia puasa, kita nilai dia puasa. Kalau dia sedekah, kita nilai dia sedekah. Dan tidak ada orang yang boleh menghukum, aku tahu kau ni walaupun sembahyang, hati kau ni memang jahat, busuk. Oh, itu tak betul. Tak ada orang yang boleh menghukum dan menilai hati orang lain. Itu tak ada siapa pun yang tahu, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam hati itu serah kepada Allah. Tak ada siapa pun yang boleh nampak, tak ada siapa pun yang boleh tahu, tak ada siapa pun yang lebih boleh sama dengan Allah Ta'ala tahu isi hati seorang. Tak betul, tak boleh. Sebab manusia dia bukan Tuhan dan manusia bukan Allah Ta'ala. Hati manusia hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayudzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Hadis ni hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-9 dalam kitab tuan-tuan. Hadis yang ke-9 yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang seorang lelaki yang pergi berperang. Ni zaman Nabi ni. Ada seorang lelaki, tak sebut nama dia. Dia pergi perang lawan orang kafir kerana keberanian. Rupanya dia pergi perang tu bukan kerana Allah Ta'ala, bukan tujuan dia, hati dia niat kerana Allah. Tapi kenapa dia pergi perang? Kerana dia, orang nak sebut dia sebagai seorang yang berani. Dia ni adalah pahlawan, hero, perwira aku, perwira kita. Tu ada yang niat sebegitu pergi perang, berjuang di jalan. Dia pergi lawan orang kafir, tapi niat dia adalah untuk menunjukkan keberanian. Satu, ada yang pergi berperang zaman Nabi itu berjuang kerana semangat kebangsaan, semangat bangsa, kepuakan. Dia pergi ni, kenapa pergi perang? Kerana nak pertahankan bangsa dia, nak pertahankan keturunan dia. Ini disebut sebagai asabiyah, disebut dalam bahasa Arab, kebangsaan, kebuakan. Dia tak kira dah betul ke salah ke, yang penting bangsa dia hidup, dia nak bangsa dia selamat. Ini ada juga yang berjuang, pergi zaman Nabi pergi perang lawan orang kafir. Kenapa? Kerana nak pertahankan orang Arab, sebab dia bangsa Arab. Ada yang niat sebegitu. Dan yang pergi berperang kerana riak. Ada pergi perang tapi kerana nak tunjuk dengan orang, nak beritahu orang yang dia pergi perang. Kalau dia tak pergi kan orang kata dia tak pergi perang. Bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi nak tunjuk kepada manusia yang dia tu pergi perang. Jangan orang kata dia tak pergi berperang, jangan orang kata dia pengecut, jangan orang kata dia tak terlibat langsung. Yang mana satukah di antara mereka itu dikira berperang di jalan Allah? Sahabat Nabi tanya pada Nabi, mana satu ya Rasulullah? Yang pergi perang kerana berani kah, nak tunjuk dia berani? Ada yang pergi berperang tu kerana dia nak pertahankan bangsa dia, keturunan dia, yang tu fisabilillah ke, ataupun yang pergi perang kerana dia tu adalah nak menunjuk dengan orang, ada riak, nak tunjuk dengan orang, bagi orang nampak dia ni orang yang pergi berperang. Mana satu? Sahabat tanya pada Nabi, yang dia fisabilillah, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi berperang menentang orang-orang kafir supaya kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kalimah yang tertinggi. Nabi kata siapa pergi perang, dia tujuan dia, niat dia adalah untuk menegakkan kalimah Allah, memenangkan agama Allah, meninggikan supaya manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah yang dikira berperang di jalan Allah Ta'ala, fi sabilillah. Yang kerana berani itu tidak diterima, yang kerana riak ditolak oleh Allah Ta'ala, yang nak pertahankan bangsa dia semata-mata itu pun tidak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala.
Hidup kita berjuang, bermati-matian, bersungguh-sungguh adalah untuk agama Allah Ta'ala, mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraian hadis, di dalam hadis ada disebut su'ila. Nabi SAW telah ditanya. Orang yang bertanya itu siapa dia? Iaitulah sahabat yang bernama Lahiq bin Damrah Al-Bahili. Lahiq bin Damrah Al-Bahili. Seterusnya dalam hadis juga ada Nabi sebut hamiyah. Hamiyah di situ adalah bermaksud semangat kepuakan, semangat kebangsaan, iaitu keta'assuban dan kefanatikan kepada kaum kerabat sendiri, bangsa sendiri, serta kemahuan untuk mempertahankan mereka tanpa mengira benar ataupun salah. Sayang kepada bangsa itu tak ada masalah, tuan-tuan. Hubbul watan minal iman. Kita sayang negara, kita sayang bangsa, itu tak ada masalah. Masalahnya adalah fanatik. Mati-mati dia pertahankan bangsa dia, puak dia, orang dia, semata-mata kerana bangsa dia ataupun kepuakan dia. Betul salah dia tak kira. Ini dilarang dalam Islam. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ada sebut riak dalam hadis tu. Ada yang berjuang kerana riak. Apa dia riak? Iaitu menunjuk-nunjuk kepada orang lain supaya mereka melihatnya pergi berperang. Tengok aku ni pergi berjuang, berperang menentang orang kafir. Dia nak tunjuk pada orang, dia nak orang nampak, bukan kerana Allah. Ini riak. Ini riak. Jaga hati kita, tuan-tuan. Jaga hati kita. Kan? Kalau kita yang datang belajar pun hati tak betul, kalau tak datang belajar lagi susahlah jawabnya. Sebab tu kita nak betulkan amalan, nak betulkan hati ini adalah dengan ilmu. Dengan kita memahami dan betul-betul kita dapat beramal mengikut yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan ada disebut kalimatullah. Kalimah Allah iaitulah agama Islam. Kalimatullah ihiyal ulia. Apa dia kalimah Allah? Agama Islam. Hidup kita, apapun kita buat, mula celik mata sampai pejam mata, daripada mula kita hidup sampai kita mati, adalah semata-mata untuk agama Allah Ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin. Itu adalah kalimah Allah, agama Allah Subhanahu. Pengajaran hadis, tuan-tuan, yang pertama, segala amalan hanya diambil kira dan diterima di sisi Allah Ta'ala berdasarkan niat dan baik dan betul. Sebab tu kita jaga niat kita. Kan? Hidup ni memang kena berjuang. Tak ada pula, Islam tak pula memerintahkan kita janganlah kita berjuang, kita duduk diam. Tak boleh begitu. Memang hidup ni kena berjuang. Dan berjuang itu biarlah semata-mata kerana agama Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Nak cari harta ke, nak cari pangkat ke, dunia ke, apa ke, jangan tinggalkan agama Allah Ta'ala. Ni kita ingatkan, kan? Orang kita ni kalau dia semangat, kemain lagi, bermati-matian, bersungguh-sungguh, malangnya dia meninggalkan agama Allah Ta'ala. Kita nak berjuang, kita nak berperang, kita nak apa pun, terpulanglah. Jangan sampai kita meninggalkan agama Allah Ta'ala. Apatah lagi kita ni orang Islam. Kita ni orang Islam. Jangan sampai kita berjuang, kita berpecah belah, kita menjadi lemah, kita meninggalkan agama Allah Ta'ala. Ia akan sia-sia, tak akan berguna, tuan-tuan. Hidup pun tak berguna, mati pun akan jadi sia-sia. Pastikan apa yang kita buat, kita nak jadi pemimpin ke, kita nak jadi orang bawah ke, nak jadi ketua ke, jadi tak kiralah di mana-mana pun posisi, keadaan, kedudukan kita, pastikan tujuan kita adalah kalimatullah hiyal ulia. Kita semata-mata nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya bila begitu perjuangan kita, kehidupan kita mendapat keredaan Allah. Yang kedua, kelebihan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berjuang berjihad adalah khusus untuk orang yang berperang bagi meninggikan kalimah Allah. Ni bukan berjuang nak dapat jawatan, tuan-tuan. Ni ramai ni, kan? Masa belum dapat dia punya perjuangan tu, setan pun kalah, tuan-tuan. Bila dia dah dapat jawatan, bila dah dapat apa dia nak, setan pun ditinggalkan lah. Dia lagi hebat daripada syaitan. Oh, hebat ini orang ni.
Syaitan pun terkejut. Macam mana ni? Siapa ikut dia ni? Ajaran di mana dia ambil ni? Jangan macam tu. Sebab itu perjuangan kita ni adalah kerana Allah Ta'ala. Beza orang yang berjuang kerana Allah dengan orang yang berjuang bukan kerana Allah. Kalau dia berjuang kerana Allah, kalah menang itu bukan matlamat. Menang pun dia berjuang untuk Allah, kalah pun lagi kuat dia berjuang untuk agama Allah. Jadi kalau kita tengok orang yang berjuang bukan kerana Allah Ta'ala, sebelum menang, kemain lagi dia berjuang. Bila dah menang, jadi dah dapat jawatan, dah dapat kuasa, dah dapat apa yang dia nak, dia tinggalkan segala-galanya. Ini salah, ini tak betul. Sebab itu dalam Islam, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kita tak boleh nak mendapatkan matlamat kita dengan kita menipu. Tak boleh kita nak menang dengan kita mengkhianat, melakukan kezaliman, melakukan kejahatan. Itu hukumnya haram di dalam Islam. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tolong betulkan dalam perjuangan. Kita takut ni, orang kita ni. Bila kita salah, bila kita tak betul, bila niat kita salah kepada Allah Ta'ala, nanti dunia pun kita terlepas, akhirat pun kita akan rugi semata-mata. Jadi sebab itu kena betulkan. Biar tujuan kita ni, niat kita kerana Allah, apa yang kita tunjuk amalan kita pun adalah semata-mata kerana Allah. Hari ni susah tuan-tuan. Susah betul nak berjuang kerana Allah ni. Kalau betul nak menang dan dia tu semata-mata kerana Allah, bukan senang. Hari ini yang senangnya adalah berjuang untuk mendapat kuasa, mendapat pangkat, mendapat keduniaan, itu senang. Apatah lagi orang kafir sekali dengan orang kafir, dengan orang bukan Islam, memang mudah. Tetapi yang kita susahnya nak berjuang untuk mencari keredaan Allah, memenangkan agama Allah, meninggikan kalimah Allah Ta'ala, itu susah. Untuk mendapat pertolongan Allah Ta'ala, janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu bukan dengan sedikit-sedikit pengorbanan dan bukan dengan yang percuma. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu susah itu. Jadi sebab itu marilah kita perbetulkan niat kita, perbetulkan perjuangan kita. Mudah-mudahan semata-mata adalah untuk meninggikan agama Allah. Tetapi ini tidaklah menghalang kita daripada memperlakukan orang yang terbunuh di medan perang sebagaimana kita memperlakukan orang yang mati syahid. Maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disembahyangkan. Ia cuma dikebumikan sahaja. Jadi sebab itu, bila masalah orang pergi perang ni, orang pergi perang, dia mati dalam medan perang, kita nak hukumkan dia mati syahid ke bukan mati syahid? Yang nampaknya apa? Dia pergi perang lawan orang kafir. Yang nampaknya memang dia mati. Maka dalam Islam, kita belajar malam ni, pengarang kitab, ulama menyebutkan adalah kita hukumkan macam orang mati syahid lah. Yang dalam hati dia, yang dia ikhlas tak ikhlas, itu terserah kepada Allah Ta'ala. Itu penilaian Allah Ta'ala. Kita bila dia mati dalam medan perang, bila dia mati menentang orang kafir, sama ada dia ikhlas ke, dia tak ikhlas ke, dia riak ke, kerana apa ke, itu terserah kepada Allah. Cara pengurusan jenazah orang yang mati di dalam medan jihad, medan perang menentang orang kafir adalah kita tidak mandikan jenazah dia, kita tidak sembahyangkan dan kita tidak kafankan. Kita hanya kebumikan dia dengan pakaian yang dia mati semasa berperang untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala. Itu kisah begitulah. Dia syahid tak syahid itu serah kepada Allah Subhanahu. Manakala urusan niat dan tujuannya berperang pula diserahkan kepada Allah. Dapat tak dia mati syahid? Ikhlas tak dia kepada Allah? Itu terserah kepada Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak balas? Dia masuk syurga ke neraka ke? Allah Ta'ala terima ke tolak? Itu serah kepada Allah. Bukan kita yang menghukumkan. Bukan kita yang susah-susah nak kaji. Nak apa? Itu tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan-tuan disebutkan di situ, orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah sahajalah dikira berjuang fi sabilillah. Jadi alhamdulillah
untuk malam ini kita dapat menyambung. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi untuk hadir, dan mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada pengajian kita malam ini. Sebelum kita tangguh, ada apa-apa soalan? Silakan tuan-tuan. Dekat kecil lagi kan hatinya oleh malaikat, dan kita ni dah dapat dewasa, dah masuk kubur lah, nak cuci macam mana Ustaz? Nak keluarkan nanti tu macam mana, nak bersihkan dengan air apa Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimanakah cara untuk menyucikan hati? Kalau kita lihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi ini memang ada sebut malaikat Jibril sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, malaikat Jibril telah membedah dada Nabi dan diambil hati Nabi, lalu dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Tapi kita yang bukan Nabi, yang manusia biasa, tidaklah diperintahkan untuk sebegitu. Dan kalaulah kita buat sebegitu, takutnya tak sambung nyawa pula lagi nanti lepas. Dah rugi pula. Dan kita sememangnya walaupun bukan Nabi, dan kita tidaklah disusahkan seperti itu. Dan cara untuk kita mensucikan hati kita adalah dengan, antaranya disebut dalam hadis, dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Nabi Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah An-Nisa ini, cara nak menyucikan hati adalah dengan bertaubat. Taubat ni Allah Ta'ala sebut, maknanya taubat ni tuan-tuan, kita yang buat dosa dengan Allah lah. Taubat. Macam mana nak taubat? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, bila seorang tu buat dosa, dia buat benda-benda jahat, cepat dia bertaubat. Kalau dia buat tadi, segera, lepas dia sedar, lepas dia tahu, dia kena insaf, dia kena sedar dan dia azam, dia tak nak buat lagi, dia tinggalkan, dia tak nak ulang kejahatan dosa yang dia buat. Cepat-cepat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Maka inilah Allah Ta'ala sebut, innallaha kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan bukanlah termasuk dalam taubat, kata Allah Ta'ala, orang yang buat dosa, lepas tu buat dosa, dia kata muda lagi, nanti enjoy dululah, dia kata. Nanti dah apa tu kan, dah nak masuk kubur, dah senja-senja, barulah bertaubat, barulah datang masjid, barulah menghadap tikas sejadah. Ini bukan taubat. Sehingga kan kata Allah Ta'ala, idza hadara ahadakumul maut, sampaikan ajal maut tu dah nak datang jumpa dia dah, nak jemput dia dah, barulah dia dah terbaring, dah terkapar situ, ya Allah ampunkanlah dosa aku, astaghfirullahalazim. Masa tu baru dia nak bertaubat. Itu bukan taubat, kata Allah Ta'ala. Bukan taubat. Taubat ni bukan bila dah nazak, bila dah kata orang nyawa tu nyawa-nyawa ikan, dah nyawa tu di tenggorok, itu bukan taubat. Hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al-an. Allah Ta'ala sebut, sekarang baru dia, ya Allah aku taubat sekarang, ya Allah aku minta ampun. Masa tu baru nak taubat, masa tu baru nak mengaku dia buat dosa. Kalau ikut sejarah, samalah, tak ubahlah seperti Fir'aun yang Allah Ta'ala tenggelamkan dalam Laut Merah. Seketika mana Fir'aun dengan bala tentera dia kejar Bani Israel, pengikut Nabi Musa,
Nabi Musa dengan pengikut dia lepas Petul Laut Merah, Allah Ta'ala tenggelamkan Firaun dengan bala tentera dia. Bila tenggelam, bila Firaun rasa dia dah tak selamat dah, memang dia akan mati dah, maka masa itulah dia mengaku amantu bi Rabbi Musa. Baru dia mengaku nak beriman kepada Tuhan Nabi Musa, Tuhan Bani Israel. Ini tidak diterima iman oleh Allah Ta'ala. Sama juga taubat orang yang dah nak mati, tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut ulaika a'tadna lahum, orang yang macam ini adalah taubat dia tolak dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, antara cara kita bersihkan hati adalah dengan bertaubat. Disebutkan bagaimana pentingnya taubat adalah hati manusia ni asal dia adalah macam kain putih. Hati kita tuan-tuan asal dia macam kain putih. Hati kita ni masa kita lahir, masa asalnya kain putih. Bila kita lakukan satu dosa, maka kata Nabi SAW, jatuhlah satu titik, nuqtah, satu titik, satu dosa, jatuh satu titik pap atas hati kita yang putih bersih itu. Kita buat lagi dosa, jatuh lagi satu, lagi banyak dosa. Akhirnya asal hati yang putih bersih itu bila berterusan melakukan dosa akan penuh dengan titik-titik hitam. Jadi macam mana kita nak bersihkan titik-titik hitam dosa-dosa itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah titik-titik hitam itu, karat-karat dosa itu tidak dibersihkan, maka sampai bila pun hati itu tetap akan hitam, akan kotor dan tidak akan bersih suci. Nak bersihkan, hilangkan karat dosa hitam itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain itu tuan-tuan adalah dengan kita membanyakkan istighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Istighfar ni tuan-tuan, walaupun kita tak buat dosa. Walaupun kita tak buat dosa. Saya balik kampung Terengganu. Di sini pun kematian, saya balik kampung pun selesai kematian. Selesailah. Mati ni menyelesaikan. Jadi satu kuliah ustaz tu tuan-tuan, dia doa kuliah subuh. Saya ingat ustaz tu doa. Dalam kuliah subuh tu dia kata, ada seorang hamba Allah ni kisah berkenaan dengan Imam Malik. Bukan Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimallahu an. Jadi Imam Abu Hanifah ni kan dia memang terkenal lah. Jadi suatu hari dia nak musafir. Bila dia nak musafir, dia pun jalanlah pergi musafir. Dalam musafir tu dia dah lewat, dah nak malam. Jadi dia sampai di sebuah masjid. Bila sampai di masjid, dia jumpa dengan jemaah pengerusi, minta izin untuk bermalam, untuk tinggal, sebab dia musafir ni malam masa dulu tak boleh lah nak terus. Jadi minta untuk tempat dia bermalam, besok dia sambung perjalanan dia. Malangnya pengurusi masjid tak benar kan. Boleh jadi tak kenal dia ke apa ke. Jadi tak benarkan dia untuk iktikaf, untuk bermalam tinggal di masjid. Kan? Boleh jadi tak kenal lah kot. Kalau kenal takkan tak bagi kan. Macam yang berhormat lah. Kalau tak orang kenal dia, takkan orang tak bagi, tak layan. Boleh jadi tak kenal lah. Kan? Jadi bila tak benarkan, dia pun pergilah cari tempat lain. Jumpa sebuah rumah. Lalu dia tanya pada tuan rumah ni, tuan, saya ni musafir apa semua, minta izin untuk bermalam sini, boleh tak? Alhamdulillah tuan rumah benarkan. Tuan rumah pun benarkan, boleh, silalah, tak apa. Jadi Imam Abu Hanifah pun duduk malam tu, dia tengok apa amalan tuan rumah ni. Rupanya dia tengok tuan rumah ni memang bukan calon-calon orang. Ada satu amalan yang dia cukup tertarik dengan apa yang tuan rumah ni buat. Sampailah besok, lepas dia bermalam, besok tu dia nak pergi musafir, nak sambung kan? Dia kata, Tuhan, saya ucapkan terima kasih kerana izinkan saya bermalam apa semua, Tuhan bagi saya layanan yang baik. Cuma saya nak tanya satu perkara, boleh? Apa dia? Saya daripada mula masuk rumah Tuhan ni, saya tengok Tuhan ni tak berhenti-henti. Mulut Tuhan tu, bibir tu berzikir. Apa yang Tuhan baca? Kan? Dan dalam riwayat kata, Imam Abu Hanifah kata, dia dengar tuan rumah ni baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi, tak berhenti astaghfirullahalazim.
Dia buat apa tu, dia bakar roti pun baca astaghfirullah, dia nak apa pun astaghfirullahalazim. Bukan dia buat jahat pun, tapi bibir dia, lidah dia tak berhenti baca astaghfirullahalazim. Apa sebenarnya kelebihan astaghfirullahalazim ni? Sebenarnya dia ni ulama besar Imam Abu Hanifah dah ni. Tak tanya pun tak apa. Kan? Tapi itulah tuan-tuan, ilmu ni kita bukan kira ulama besar ke ulama kecil ke, orang ilmu, orang jahil. Jadi Imam Abu Hanifah tanya dia, tuan-tuan tahu apa jawapan daripada tuan rumah? Dia kata, alhamdulillah berkat daripada istighfar yang disebut, yang dia amalkan ni, semua hajat dia Allah Ta'ala tunaikan. Tak ada satu pun Allah Ta'ala tak tunai, semua. Melainkan satu, dia kata. Setakat hari ni dia kata hajat dia semua Tuhan tunaikan, ada satu je setakat ni Tuhan belum tunaikan. Apa dia? Dia minta sangat dia nak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Tu je yang belum dia Allah Ta'ala tunai. Maknanya dia kata dia nak jumpa dengan Ibu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Lain semua hajat dia Tuhan dah bagi, satu je. Patutlah kata Imam Abu Hanifah, aku tak dapat tidur kat masjid, kerana Allah Ta'ala nak tunaikan hajat tuan rumah ni. Nampak tuan-tuan? Ke tuan-tuan tak nak jumpa ulama? Ke tak nak jumpa orang-orang alim? Nak jumpa penyanyi, syahruhan, pelakon? Tu nak masuk ke mana tu kita nak dibawa tu tuan-tuan? Ini contoh-contoh cerita-cerita yang baik yang perlu kita jadikan suri tauladan. Jadi alhamdulillah, patutlah kata Imam Abu Hanifah, kan, saya nak bermalam di mana memang Allah Ta'ala tak izinkan, mudahnya di sini. Rupanya Allah Ta'ala nak perkenankan hajat tuan rumah yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu. Tadi tuan-tuan, kita ni hidup banyaklah hajatnya, kan? Ada yang hajat nak kahwin lah, ada yang hajat nak itu, nak macam-macam tu. Jadi banyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan hajat kita. Jadi itu antaralah, banyak lagi lah, mudah-mudahan mengaji Quran lah, zikir lah, apalah, untuk kita bersihkan hati kita. Ya tuan-tuan, ada yang lain? Tak ada kot. Ada? Tak ada. Ini penamat. Kalau sini tak ada, confirm. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.